antara paparan menarik hari ini. Syed Saddiq reda lepas jawatan Presiden demi muda. Jumaat yang hitam untuk siapa? Berlaku adil kepada PAS rakyat Kelantan. Syed Saddiq Abdul Rahman reda melepaskan jawatan Presiden muda susulan pensabitannya sekalipun ia memberi kesan kepada kerjaya politiknya. Ahli Parlimen Muar itu percaya langkah itu akan membantu muda berkembang. Katanya, adakah ia langkah politik yang bagus atau realistik atau naif? Mungkin, tapi saya masih muda dan perjalanan saya masih jauh. Sekiranya ditakdirkan langkah itu menamatkan kerjaya saya reda. Saya fikir muda harus berkembang dan saya sekadar ahli biasa. Syed Saddiq berkata beliau sendiri tidak sanggup kekal di kerusi Presiden selepas keputusan mahkamah itu memikirkan kesannya ke atas muda. Katanya bukan saja parti itu akan gagal, tetapi saya akan gagal sebagai pengasas dan Presiden. Mana-mana parti yang terbina atas satu personaliti pasti akan gagal. Pada 9 November lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendapati Syed Saddiq bersalah atas tuduhan bersubahat melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang. Beliau dikenakan hukuman penjara 7 tahun dengan 2 sebatan serta denda 10 juta ringgit. Mahkamah membenarkan permohonan Syed Saddiq untuk menangguhkan hukuman penjara sementara rayuan dikemukakan. Beberapa jam selepas keputusan mahkamah, Syed Saddiq mengumumkan beliau melepaskan jawatan Presiden yang kini dipangku timbalannya Amirah Aisyah Abdul Aziz. Taqiyuddin Hassan berkata 3 hari lalu adalah Jumaat yang hitam untuk Undang-Undang Syariah. Kata Setiausaha Agung PAS itu lagi, pembatalan satu undang-undang jenayah syariah sesuatu negeri bermakna undang-undang ini di 14 negeri lain dalam keadaan amat bahaya dan kritikal. Menekankan parti itu mahu semua pihak memastikan undang-undang Islam dipertahankan. Taqiyuddin turut menyindir seolah-olah kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berbuat apa-apa. Kata Taqiyuddin lagi, pihaknya amat beremosi dan membangkang petisi tersebut yang dikemukakan oleh Peguam Nik Ilin Zurina Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman kerana menganggap ia bukan perkara kecil. Tambahnya, mempertahankan syariah juga bermakna mempertahankan institusi Diraja-Raja Melayu kerana undang-undang itu mendapat perkenan Sultan sebelum dilaksanakan. Jumaat lalu, Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan atas alasan ia bercanggah dengan perlembagaan. Panel 9 hakim yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat mencapai kesimpulan dalam keputusan majoriti 8-1 bahawa Dewan tiada kuasa meluluskan 16 peruntukan dalam enakmen itu kerana kesalahan terbabit dirangkumi bawah Undang-Undang Persekutuan. Ini selepas Nik Ilin Zurina dan anaknya memfailkan cabaran perlembagaan itu pada 2022 untuk mempersoalkan kuasa Dun Kelantan meluluskan enakmen itu. Kedua-duanya berpendirian kuasa mengubah undang-undang berhubung perkara jenayah hak eksklusif Dewan Rakyat dan Dun hanya boleh meluluskan undang-undang berkaitan akidah Islam. Ringkasnya, ia berkisar kepada soal perundangan dan bukannya mereka menentang Islam. Berbanding apa yang didakwa Taqiyuddin itu, Tengku Maimun ketika membacakan penghakiman Mahkamah Persekutuan dalam kes itu berkata, ia tidak kena mengena dengan kedudukan Islam atau Mahkamah Syariah. Sebaliknya, isu yang perlu diputuskan sama ada Badan Perundangan Kelantan membuat peruntukan terbabit mengikut batasan ditentukan oleh perlembagaan atau sebaliknya. Lantas, kata Tengku Maimun, tidak timbul soal Mahkamah Sivil tidak mempertahankan kedudukan agama Islam atau tidak memperkasakan Mahkamah Syariah. Oleh kerana apa yang dicabar oleh petisyen ini bukanlah kedudukan Undang-Undang Syariah, tambahnya Mahkamah Syariah atau Undang-Undang Islam tidak akan pada bila masa berkubur dan diletakkan batu nisan seperti yang didakwa oleh Peguam Yusuf Fariza Yusof. Lebih-lebih lagi, perlembagaan menjamin kuasa perundangan kepada semua kerajaan negeri untuk mengubah undang-undang yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah. Seorang ahli Parlimen PKR berpandangan masyarakat perlu adil kepada Kerajaan PAS Kelantan dan rakyatnya mahu syiar Islam ditegakkan menerusi pelaksanaan enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Memberi pandangan di luar konteks perundangan, ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim dan juga Peguam berkata 3 aspek perlu diambil kira iaitu politik, sejarah dan budaya negeri yang diperintah PAS lebih 33 tahun sejak 1990. Menurutnya, enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 yang diluluskan Dun dan diperkenankan Sultan Kelantan pastinya telah dirancang sebaik mungkin sambil menegaskan kerajaan PAS bukan amatur selain di belakangnya ada penasihat undang-undang mahir dalam perlembagaan persekutuan. Katanya, jadi apabila Menteri Besar Kelantan, Adun PAS dan penasihat undang-undang tahu risiko dan kemungkinan enakmen Kod Jenayah Syariah tersebut dicabar di mahkamah dan dibatalkan seperti apa yang berlaku sekarang, mengapa mereka tidak bertegas untuk meneruskan pengubalan enakmen tersebut? Pada pandangan saya, jawapannya ialah faktor politik, sejarah dan budaya rakyat Kelantan yang ada perbezaannya dengan kebanyakan negeri-negeri lain dalam Persekutuan Malaysia. Menurut wakil rakyat itu, rakyat Kelantan lebih 90% beragama Islam telah memilih PAS membawa agenda mempertabatkan undang-undang syariah
dipilih secara demokratik dan elemen itu adalah manifestasi kehendak mereka. Katanya, dalam kita akur dan menghormati Perlembagaan Persekutuan serta keputusan Mahkamah Persekutuan. Saya sebagai bukan anggota PAS tetapi ahli Parlimen PKR yang politiknya menyokong dasar pelbagai kaum dan agama, meminta kita bersikap adil bukan sahaja kepada kerajaan PAS tetapi keseluruhan rakyat Kelantan yang mahu Syariah Islam ditegakkan. Perkara ini tidak boleh diputuskan Mahkamah Persekutuan tetapi diserahkan kepada Mahkamah Keadilan Rakyat Pilihan Raya. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV dan bagi info terkini di Facebook serta YouTube di TV.